Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryakil ayat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryakil ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wa ma taufiqi wa i'tisami illa billah. Alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillahil qail. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad dalam kalangan kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ali Imran ayat 142. Saudara-saudari, saya mulakan dengan menekankan soal kesabaran kerana dia terkait dengan Ramadan dan juga menguji kesabaran kita. Dia juga mengikut sedikit pengalaman semasa saya dalam penjara. Bulan Ramadan dalam penjara, pada peringkat awal kita hanya dapat seludup beberapa biji kurma. Jadi setengah untuk buka puasa, setengah untuk sahur. Tapi itu pengalaman dugaan kecil, kerana kita tahu dalam perjuangan ini orang banyak gelisah tentang susah, hilang kerja, ditekan, dipenjara, dipukul. Jadi dia lupa bahawa kalau kita ada tekad dan pendirian yang jelas untuk membawa perubahan, untuk islah, tentu kita hadapi ujian. Berulang kali kita mengingatkan tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang bagaimana kita diuji. Kadang kita anggap kita yang terbaik, padahal dalam hadis sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasu ashaddu bala'an. Di kalangan manusia ini siapa yang paling banyak menghadapi rintangan, ujian? Jawab Rasulullah, al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Bukan kita. Ya, kalau ikut urutannya, yang paling kuat hadapi ujian daripada Allah Ta'ala ialah para Nabi. Kemudian yang mengikut para sahabat, yang mengikut contoh dan teladan para Nabi, dan berikutnya tabi'in hinggalah akhir ini. Jadi kita ini kalau dalam urutan itu paling kecil pun bahagialah kita. Tetapi kesabaran ini bermakna kita ada upaya untuk bersedia dan bersabar menggunakan kebijaksanaan. Tapi kesabaran ini terkait dengan keyakinan kepada Allah SWT. Sebab itu saya ingat dalam catatan Imam Fakhruddin Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, dia tanya, apakah tanpa mujahadah
dan sabar. Apakah menyangka kita dapat memasuki syurga? Tidak boleh. Dan oleh demikian, manusia tidak boleh mencapai, menikmati kebahagiaan jika mengabaikan kewajipan ini. Ya, jadi semua saya nukilkan umpamanya Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, tentang pemanah yang bertempiaran, yang ni sering kita dengar dalam perang Uhud, ya. Bila nampak kemenangan awal, semuanya berebut kekayaan ghanimah ni. Ya. Ini pernah saya kupas dulu tentang ayat yang menyebut tentang bagaimana Rasulullah ditinggalkan dalam perang Uhud kerana dalam pertarungan awal menang, jadi sibuk nak cari jawatan, bukan jawatan maksud tu, ya, ghanimah maknanya harta rampasan perang. Kalau ketiba sekarang ini ada jawatan baru, maka Islam itu dijadikan kedua. Dalam ucapan, dalam pidato kempen, dalam tazkirah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, Islamlah paling tinggi. Dalam dapat habuan, al-jawatan, al-GLC, al-wazir atau menteri. Jadi ini keadaannya. Tak salah ambil jawatan, tetapi mesti pegang pada landasan. Ini kalau bercambahnya perjudian ke, arak ke, kezaliman ke, penolakan hukum ke, pengabaian masyarakat miskin, dan berlakunya jurang perbezaan, kesenjangan besar, semuanya menjadi kelu membisu. Jadi ada budaya bisu dalam politik kerana ghanimah, jawatan dan habuan yang berkenaan. Ini pesan Imam Al-Qurtubi dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Saya buku yang agak popular dalam bahasa Arab dan juga dalam yang terjemahannya bahasa Melayu, As-Sabr fil Quran. Al-Qaradawi menukil semua ayat-ayat Quran yang bersabit dengan keperluan sabar, maksud sabar, dan ini juga diterjemahkan motivasi dan pengaruh sabar menurut Al-Quran. Ya. Jadi dalam kupasan disebut as-sabru an as-sabru an mushtahiyatin nafs, bahawa godaan sabar bukan sekadar ujian dan musibah, ya, tetapi tarikan keduniaan, ya. Ini kadang-kadang orang kata sabar ni hadapi dah tarikan keduniaan apa? Jawatan, ya, kedudukan, harta, kadang-kala kerana ini boleh memukau, ya, terus lupa dah ayat-ayat yang hadis duk baca selalu ni, dia jadi dah ringan dah, ataupun nak cari hadis lain lah pula, ya. Ini kita kena ingat, ya, apatah lagi dalam keadaan yang sekarang. Tetapi satu perkara yang sangat menarik ialah kupasan Pendeta Za'bar, Zainal Abidin bin Ahmad. Ini seorang pujangga, pendeta, pemikir Melayu, tokoh bahasa yang terkenal, yang menulis pada tahun 1992 dalam majalah Qalam. Dulu kita kalau dalam tulisan bahasa Melayu, kalau dulu ada, kalau Google tengok majalah Qalam, itu di mana beberapa orang pemikir Melayu, penulis dan sastrawan menghimbau pandangan mereka. Za'bar ini mengupas pengalaman dalam Al-Quran, kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang digoda oleh Zulaikha. Jadi orang menganggap ini hanya dari satu aspek, tetapi saya nak baca apa dia kupasan Za'bar dalam hal ini. Kata dia, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah berhadap dengan dugaan Zulaikha, maka apabila berhadap dugaan hendak memakai atau menggelapkan wang yang diserahkan dalam jagaannya. Tengok, memikir Melayu, dia boleh kupas kesabaran dalam dugaan itu
dari pengalaman Nabi Allah Yusuf, termasuk soal wang, makan suap. Dulu bahasa Melayu lama ni, rasuah atau korupsi itu disebut makan suap. Saya pun ya fikir-fikir macam mana awal istilah itu makan mesti suap. Tapi di istilah makan suap bahasa Melayu lama itu maknanya sogokkan rasuah atau corruption. Jadi makan suap atau hendak mencuri barang orang dan sebagainya, maka hendaklah dilawan sekalian. Itu dengan mengingatkan bahawa perbuatannya salah, tidak patut dan tiada bersih. Kekuatan pemikir Melayu Za'bah ini ialah beliau mampu mengolah pengalaman kisah Al-Quran dan juga beberapa istilah. Ya. Ini umpamanya tentang kesabaran, nafsu, termasuk makan suap, iaitu rasuah, mencuri harta rakyat atau mencuri harta orang lain. Bila dia cakap soal kemiskinan, dalam penulisannya yang lain, Hamka, saya teringat sangat Hamka, mungkin dalam 1-2 minggu ni kena kupas Hamka pula. Za'bah dalam menulis kemiskinan, dia kata orang Melayu mesti hadapi masalah apa? Kemiskinan makan minum, kemiskinan harta. Tetapi dia tekankan juga kemiskinan ilmu. Tengok, miskin harta, miskin ilmu, dan dia tambah miskin akal budi. Ini yang jadi pokok persoalan kita, kerana hilang sabar, hilang keyakinan kepada Allah SWT, menjadi kita tercorot ke taraf miskin. Jadi sebab itu kita kena yakin. Ini yang disebut dalam Al-Quran, firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd ayat 24, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sejahteralah kamu berpanjangan disebabkan kesabaran kamu. Betapa baiknya balasan amal kamu di dunia dahulu. Dia dikaitkan dengan keyakinan, dan kita akan dipertanggungjawabkan dan dipersoal kemudian di akhirat kelak. Di antara yang diungkit di sini, dibangkitkan adalah tentang tahap kesabaran kita. Jadi saya balik tadi peringkat awal tentang kisah kesabaran masa di penjara. Bukan soal makan minum saja, tetapi penghinaan, kesusahan, keperitan hidup dalam kurungan seorang diri, kemudian terpisah dari keluarga, dan kemudian diaibkan. Dia memikirkan bagaimana usaha untuk merobekkan seluruh imej kita sehingga sekarang terkesan sehingga sekarang ada kerana rakyat umum tu dia tak ikut dan tak teliti. Kita tengok ulasan netizen, ya, kerana tidak ada usaha yang disebut oleh Za'bah tadi. Miskin ilmu, miskin budi pekerti, miskin harta satu hal, ya, tapi miskin ilmu, tak ada usaha. Kita nak buat tuduhan, termasuklah katalah isu besar seperti 1MDB. Jangan kita kata orang kecam 1MDB, kita pun kecam 1MDB, tapi kita kena tahu apa dia, apa masalahnya, mengapa kita anggap ini sebagai satu masalah besar, mengapa menyebabkan kerugian begitu rupa. Hinggalah sekarang tentu lebih terang bila negara-negara luar yang menyiasat juga membongkar penipuan ini, dan sekarang ini terpaksa memulangkan sebahagian harta yang dipunggah atau dicuri dari dalam negara kembali kepada kerajaan Malaysia. Ini maknanya apa yang berlaku ialah yang saya usulkan, daripada kita jadikan ini sebagai slogan politik, maki hamun, cerca dan mengaibkan yang berterusan di bulan Ramadan Mubarak ini cukup membimbangkan, ya. Dia dipikir ada kebebasan, kita gunakan kebebasan ini, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita.
Tapi kebebasan ini mesti digunakan dengan sebaiknya. Kalau tidak, dia namanya bukan kebebasan, itu haru biru, hiruk pikuk dan kekacauan akibat daripada dangkal ilmu dan rendah akal budi. Jadi mudah-mudahan Allah SWT dengan boleh memberikan kita taufik dan hidayah dan mengingatkan kita bahawa dalam isu ini kita tidak boleh terlepas. Hukum ini harus ditegakkan secara tuntas dan adil. Sekarang ramai bicara, bukan jadi Malaysia, sebenarnya sistem politik dan negara ini, kita lihat umpamanya ini perebutan kerajaan dan kuasa. Akhirnya apakah kita nak tukar dasar tolong orang susah? Apakah kita nak banterah rasuah? Apakah kita nak jamin masa depan yang lebih baik, akhlak yang lebih baik? Tak. Yang jadi rebutan dan persaingan dan perebutan berbulan-bulan ini, siapa jadi menteri, siapa jadi Timbalan Menteri, siapa jadi JLC. Dalam keadaan yang menganggur bencecah ratusan ribu. Dalam keadaan kita terpaksa mengagihkan makan minum kepada rakyat jelata. Sebab itu kita harus kembali kepada akar ajaran Islam. Dalam pengalaman Islam, keadilan, menegakkan hukum itu suatu yang sangat ditekankan. Para hakim, pendakwa, penyiasat itu bertanggungjawab besar. Jangan rasa angkuh dan kerana mereka ada kuasa tetapi tidak menegakkan hukum dengan adil. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur pengalaman yang banyak memberi pengajaran yang kepada kita. Kena baca dan dengar dengan teliti. Ini hadis ini sahih di riwayat Muslim. Ayyuhan nas, innama ahlakal ladzina qabbalakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuh wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-hadd wa imullahi law anna Fatimah bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha wa fi dan berikutnya, iaitu maksudnya apa? Wahai manusia, ingat, ini negak hukum ini bukan saja kepada orang Islam tetapi kepada manusia seluruhnya. Ayyuhan nas, wahai manusia. Ya, sebab Islam ni tidak menetapkan hukum bagi orang Islam dan kategori hukum lain bagi orang lain. Soal keadilan itu mesti menyeluruh kepada semua manusia. Kalau dalam negara kita, rakyat negara. Wahai manusia, sesungguhnya mereka sebelum kamu binasa kerana tak kala orang yang mulia, mana pembesar, bangsawan, konglomerat, korporat besar-besar ni, ya. Ingat, dulu masyarakat lama binasa kerana tak kala orang yang mulia mencuri, mereka lepaskannya. Dan tak kala orang biasa, rakyat jelata, ini bukan sebut dari biasa, fihim daif, orang daif, orang yang dari pendapatan rendah, golongan duafa ni, golongan yang miskin, yang susah. Di antara kamu orang yang daif mencuri, maka cepat, pantas kita menghukumnya. Maka Nabi Muhammad SAW bersumpah dengan nama Allah, nak tunjuk hukum itu tak kenal anak, keluarga. Tepat sekali bila Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kalau atau jika Fatimah binti Muhammad mencuri, sarakat, tentu aku potong tangannya. Apakah munasabah Fatimah mencuri? Tidak. Kerana Fatimah itu dengan akhlak dan didikan Rasulullah yang seorang wanita ulung dalam sejarah dan pengalaman Islam. Tetapi disebut di sini sebagai contoh betapa seriusnya pesan. Maknanya hukum ini mesti dilaksanakan dengan adil. Ya.
Apa yang disebut oleh Rasulullah? Ada zaman dulu, di zaman pemerintahan raja-raja dulu, bila golongan atasan, golongan bangsawan, golongan korporat, golongan kaya mencuri, selamat. Peguam terbaik, hakim pun dibaiki, pendakwaan pun boleh tolak ansur, boleh runding-merunding, akhirnya dilepaskan. Apa yang kata Rasulullah? Binasa mereka akhirnya. Jadi Rasulullah bawa kepada pengalaman beliau sendiri, pengajaran beliau sendiri, iaitu hukum ini tidak kenal sama ada orang daif, tidak. Kerana pada masa itu yang daif, ya, yang miskin, yang susah, rakyat biasalah di bawah, kalau salah kena hukum. Dan itulah Nabi Muhammad SAW sumpah, andai kata jika Fatimah binti Muhammad itu mencuri, dipotong tangannya. Begitu nak tunjuk supaya orang gerun terhadap hukum. Inilah sebab kadang-kadang dalam PKP ini kita rasa gusar, pusing, ya. Kalau orang besar VIP, denda sikit. Kalau nelayan, masuk penjara. Allah SAW. Kita dah merdeka 62 tahun. Hukum kita, kalau ikut hadis ni, macam orang-orang purba dulu. Saya tak tahulah, ada sekarang ustaz dalam kerajaan, bagaimana mereka nak jawab hal ini. Silakan jawab dengan maksud memperbaiki keadaan yang sedemikian. Yang perbaiki maknanya sikap, perbaiki golongan yang menyiasat, yang mendakwa, yang menghukum, dan lebih lagi yang memerintah, ya, yang memerintah dengan kamu. Jangan jadi seperti bangsawan yang terdahulu. Saudara, ramai yang bangkitkan isu ini, ya, kerana ini contoh langgar PKP. Yang lain pun banyak. Saya dalam pengalaman penjara, saya tahu ada anak muda, ya, yang masuk penjara, riman kerana tidak ada wang nak bagi ikat jamin, tunggu, mahkamah tangguh 6 bulan, tangguh 8 bulan. Salahnya apa? Curi selai jin, seluar jin, masuk penjara dah 8 bulan tunggu keputusan. Orang yang curi ratus juta dan bilion ringgit masih hidup dalam segala kemewahan dan kemudian dilepaskan. Ataupun kalau kena pun ala kadar. Saudara, ini contoh negara yang sistemnya itu bobrok, iaitu ia memerlukan kesungguhan islah, perubahan rakyat keseluruhannya. Ini rakyat yang kena tekan pun dia jadi macai juga, dan tak boleh fikir. Kerja dia menyokong atau membenci tanpa memikir. Yang kita nak buat perubahan, bagaimana boleh kita pertahankan satu sistem. Saya tak kira lah ini nama Perikatan Nasional ke, Pakatan Harapan ke, apa parti pun. Kalau kita nak bawa perubahan dalam politik dan tata kelola, ya, nilai sabar, nilai kebijaksanaan, nilai keadilan itu mesti ada. Dan ingat, kepada manusia seluruhnya, adil ini tidak boleh kita kategorikan ikut kaum, ikut jenis, kaya miskin. Sebab itu seruan Rasulullah SAW itu, ayyuhan nas, wahai manusia. Semoga Allah memberikan kekuatan dan memberikan kita dorongan dan kesabaran untuk menerima kenyataan ini dan membawa perubahan. Saudara, politik ini bukan politik elit. Politik elit ini akhirnya memberi ruang untuk pemimpin untuk mengagihkan kekayaan sesama mereka. Politik ini adalah politik yang peduli kepada rakyat. Bila politik elit, tak heranlah kalau ada satu kontrak ekonomi, maka yang dibicarakan ialah berapa komisen dapat, berapa untung dapat, bukan yang menunjukkan kepedulian kepada rakyat. Wallahu a'lam. Saya semalam tatkala menyambut Hari Guru, terkenangkan sastrawan negara A. Samad Said. Hebat dia, pengucapan seninya itu sangat memukau. Saya kagum dengan beliau itu kerana
pemilihan kata itu sangat kukuh. Saya teringatkan puisi mengenang guru. Mungkin 1000 kata tak mungkin saya saingi kekuatan sastrawan negara Samad Said dalam puisi dia Obor Hema. Jadi saya minta guru, para pendidik, pelajar, ambillah kesempatan baca Obor Hema. Saya akan baca hanya rangkap pertama dan terakhir. Ya. Guru adalah awan indah terbang rendah, melimpahkan hujan pada musim gersang, menyegarkan benih ilmu berbuah hikmah. Ia renjis embun pada tanah bakat, suara insan ketika manusia kalah, sepi yang syahdu dalam dunia resah. Guru adalah batin suci hati nurani, penjunjung budi manusia yang takwa, obor hemah kehidupan bangsa. Saya liut Pak Samad dengan pengucapan yang sangat indah dan memukau itu, tetapi yang boleh menyentuh jiwa. Saya kenangkan semua guru-guru saya yang puluhan yang berkhidmat dan mendidik dan menjadikan kita manusia yang lebih berguna. Terima kasih. Pada malam ini Pakatan Harapan, Saudara Muhammad Sabu, Saudara Lim Guan Eng dan saya akan menyampaikan pandangan dalam Facebook Live dan juga dalam Pakatan Harapan 10 malam tentang Pakatan Harapan, harapan kita, dan juga kaitan dengan sidang parlimen esok pagi, ya. Selain daripada memakai pakaian yang serba hebat dan lengkap dan dengar titah diraja, apakah pendirian kita tentang sidang parlimen esok, ya. 10 malam ini mudah-mudahan kita dapat bertemu semula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.